sambung semula video sambungan daripada video tadi. Cikgu nak bagi contoh untuk punca kuasa 3. Bagi punca kuasa 3 tadi kita lihat punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator. Now I will continue with punca kuasa 3 ya, tanpa menggunakan kalkulator juga. Okey, beberapa contohlah selaras dengan yang ini. Okey, punca bagi 64, punca kuasa 2, square root of 64 just now. Now cikgu nak bagi contoh soalan cube root for 64. Okey, punca kuasa 3 bagi 64 tanpa menggunakan kalkulator. Macam mana kamu akan buat? 4 kali 4 kali 4. Jawapan dia akan jadi apa? Okey, so jawapan bagi ni dia akan cancelkan semua nombor lain sebab dia ada senjata kat sini, punca kuasa 3 kan, hanya tinggal 4. Okey, atau kalau if you have already memorized cube root for 64 will be 4. Okey, dah habis ya. Sambung lagi dengan contoh kedua. Okey, contoh kedua seperti ini, di mana cikgu akan bagi soalan 216, punca kuasa 3 bagi 216. Okay, come let's see if we can find 216 here. Ada tak? Oh lama ada. Katakan kita tak nampak nombor besar sangat kan? Anggaplah kamu tak lihat tadi. Anggaplah kamu tak memorize tadi. Kamu tahu nombor-nombor yang kecil sahaja. Okay, katakan. Okay. Katakan dia nak jalan kerja lah. Macam mana kamu akan tunjuk jalan kerja bagi menunjukkan 216 ni. Okay, punca kuasa 3 216. Prime factorization is a very good method kalau kamu nak ada nombor yang besar dan kamu nak tunjuk cara kerja dia. Okay, pemfaktoran perdana. Mari kita lihat 216, kita pecahkan. Berapa kali berapa dapat 216? Okay, kamu tekan kalkulator. Okay, kalau kamu tak dapat nombor di dalam punca kuasa 3 di dalam kuasa 3 sempurna ni, kalau kamu tak dapat bahagi dengan nombor-nombor di sini pun tidak mengapa. Okey, ambil je lah apa-apa nombor. Don't worry, kamu masih akan dapat jawapannya. Okey, katakan cikgu nak ambil 12 kali 18. Pecah lagi 9 kali 2. Okey, 9 kali 2. Yang ni pecah, kita akan dapat katakan 3 kali 4. Okey, ini boleh pecah lagi. Ini boleh pecah lagi 2 kali 2. Ini boleh pecah lagi 3 kali 3. Ini adalah punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 3, kita perlu kelaskan kepada 3 kumpulan. Okey, mari kita lihat 3 kumpulan Okey, 1 2 dan 3. Okey, kita akan kelaskan nombor-nombor terakhir yang kita dapat ini. Okey, cara buat dia cikgu tunjuk berbeza sikit daripada tadi Kalau tadi cikgu terus stop. Okey, kalau kamu nak sambung, nak buat cara yang sama begini pun boleh, tiada masalah. 3 kali 3 dapat 9. Yang ni 7 kali 7 dapat 49. Kita ada berapa? Kita ada 4 nombor. Kita perlu masukkan ke dalam 2 kumpulan sebab ini adalah punca kuasa 2. So kita ada 3 di sini, kita ada 3 lagi satu di sini, kita ada 7, kita ada 7. Okey, so 3 kali 7, kita ambil hanya satu jawapan. 3 kali 7 adalah 21, sama kan? Okey, begitu juga di sini. Kita masukkan 3 di sini. 1 3 dah habis. Ada lagi 1 3. Ada lagi 1 3. Okey. Lepas tu kita ada 2, kita ada 2. Kita ada 2 lagi 1. Selesai. Okey. Jawapan yang kita akan ambil hanyalah 1. 3 kali 2 adalah 6. Ya. So, 6 adalah jawapannya. Okey. Ini sama dengan punca kuasa 3, 6 kali 6 kali 6. Jawapan terakhir adalah 6. Okey, selesai kan? Senang sahaja kan? Okey, kita sambung lagi dengan beberapa contoh yang serupa dengan punca kuasa 2 tadi Serupa dengan punca kuasa 2 tadi. Contoh di sini, cube root for 8 over 125. Okey, punca kuasa 3 bagi 8. 1 2 5 Okey, kita asingkan, pecah begini. Okey, we separate it and then kita boleh buat dapat jawapan dah. Okey, senang je sebenarnya. Okey, apa yang sangat susah cikgu pun tak faham. Okey, and then cikgu cuba bagi satu soalan dalam nombor negatif. Okey, jika anda tahu, jika anda perasan, bagi punca kuasa 2, okey, memang tidak akan wujud soalan, maksudnya punca kuasa 2 dalam nombor negatif.
Okey, sebab apa? Kuasa 2 selalunya katakan dia bagi soalan dalam negatif. Negatif dah jadi positif. So, jawapan ini yang kita guna sebagai punca kuasa 2 kan? So, bagaimana kita tak boleh, kita mesti kena darab nombor yang sama kan? Mana kita boleh ada positif negatif. So, jawapan negatif ni memang tidak akan wujud dalam punca kuasa 2. Hanya nombor positif. So, tak perlu bimbang berkenaan dengan simbol positif atau negatif di hadapan untuk punca kuasa 2. Tapi kalau punca kuasa 3 atau kuasa 3 kena peka sikit ya. You have to know if question has a negative. Kalau soalan ada negatif, jawapan automatik akan ada negatif juga. Okay, so 81 192 macam tak pernah tengok je dalam kuasa 3 sempurna tadi. So macam mana kita nak buat? Kita permudahkan. Katakan cikgu nak bahagi dengan 3. Okay, dua-dua cikgu nak bahagikan dengan 3. Okay, bila bahagi ni kita akan dapat 27. Tekan kalkulator ya, tak perlu bimbang. Kalau kamu pandai, kamu nak cuba sendiri, bolehlah dengan otak ataupun dengan jalan kerja. Bagus, cikgu hargai. Tapi kalau kamu malas-malas tu, tak apa, tak kisah pun kalau kamu nak tekan kalkulator ya. Jawapan mesti dalam bentuk negatif. Kamu letak jawapan siap-siap. Sekarang kita pecahkan dua nombor ni. Kita pecahkan. Okey. 27 jawapan masih turun negatifnya. 27 punca kuasa 3 tu adalah 3 and this one is 4. Done. Finish. Sangat senang kan? Okey. Kita pergi ke contoh kelima. Contoh kelima adalah dalam bentuk cikgu sepatutnya kena bagi contoh ni. Tak apa, dah turun sikit. Okey. Contoh begini cikgu turunkan ke bawah. Cikgu turunkan ke bawah. Sila lihat dalam bentuk nombor bercampur. Let's say cikgu bagi 3 per 8. Okay, kita perlu darab tambah. Change it to improper fraction first. Okay, 24 kali sini tambah dengan 3, 27 per dengan 8. Pecahkan secara berasingan. Jawapannya adalah 3 per 2. 3 per 2 kamu tukar balik dalam bentuk mixed number, dalam bentuk pecahan nombor bercampur. 1 per 2. Cara baca dia habis. Okey. Kalau ada lagi 1 2 soalan, kita lihat satu soalan satu soalan ni nombor perpuluhan. Punca kuasa 3 bagi negatif 0.008. Cara buat, gerakkan nombor 1 2 3. Gerakkan titik sampai tamat nombor bulat dia 1 2 3. So kita hanya ada nombor bulat 8. Negatif jangan lupa. Punca kuasa 3 jangan lupa. Kita perkan dengan punca kuasa 3 lagi. Berapa tempat? 1 2 3. 1 2 3. 30. Okey, letak 1 kat depan. Okey, jawapan bagi negatif adalah negatif. Jawapan bagi punca 3. Okey, answer for cube root of 8 is 2 over. Ini berapa? 10. Sekarang tukar balik satu tempat ke kiri. Negatif 0.2. Selesai. Okey, kita sambung sikit lagi dengan sekarang cikgu ajar kamu macam mana nak guna kalkulator dengan menggunakan kalkulator. Okey, using calculator. Okey, using calculator. Right? Okey, using calculator senang sahaja. Kamu cari okey, contoh soalan cikgu bagi punca bagi 89, punca kuasa 2. Kamu cari yang ini, okey. Lepas tu kamu tekan nombor dia, tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan, tulis di sini if it is using calculator. Right? Okey, kita terus gerak. Sekiranya dia menggunakan nombor perpuluhan pun sama. Katakan 8.9. Kamu just letak 8.9 begitu. Tapi sedikit berbeza jika dalam bentuk pecahan. Okey, tekan punca kuasa 2 tu, cari simbol ini, cari simbol ini dalam kalkulator. Kemudian kita kena letak apa? Kita letak bracket, kita letak kurungan. Okey, kita letak 6. Kita letak ABC tu 2, ABC sekali lagi 7, tutup kurungan sama dengan selesai. Okey, itu saja. Actually senang sangat kalau menggunakan kalkulator tapi kamu kena pandai tanpa menggunakan kalkulator sama. Faham? Okey, kalau punca kuasa 3, cara buat sama sahajalah 89. Kamu cari yang ini. Tekan yang ini.
tekan punca kuasa 3 ni. Okey, tekan ni, lepas tu kamu tekan 89 sama dengan berapa? Sama sahajalah dengan tadi ya. Yang lain pun sama sahaja untuk punca kuasa 3. Okey. Okey, cikgu akan jumpa kamu sebentar lagi dalam video klip terakhir untuk topik ini. Okey, terima kasih.